kita mula sekarang. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Tajuk kelas kita hari ini adalah mengenai tata cara pengendalian imunisasi kanak-kanak. Saya harap you all boleh dengar ya dan nampak slide ni semua. Okey. Mengenai program imunisasi kebangsaan ataupun kita panggil dia dalam bahasa pendek NIP. NIP dalam bahasa Inggeris National Immunization Program. Ini adalah program kerajaan National Immunization Program NIP. Program imunisasi kanak-kanak ini sudah pun dilaksanakan semenjak tahun 1950-an lagi. Sudah lama banyak tahun sudah dilaksanakan. Program ini menawarkan suntikan vaksin secara percuma untuk semua bayi atau kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia. So, semua bayi atau kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia boleh mendapatkan vaksin ini secara percuma di klinik kesihatan, di KK lah, klinik kerajaan. Sebab program imunisasi NIP ini adalah dilancarkan oleh kerajaan. So ditanggung oleh kerajaan. Tapi kalau ambil dekat private kena bayarlah. Tapi kalau pergi klinik kerajaan adalah percuma. Sebab dia adalah masuk dalam National Immunization Program ataupun NIP. Vaksin ini adalah untuk mencegah bayi atau kanak-kanak ini dari dijangkiti beberapa penyakit berjangkit yang berbahaya. Okey, ada banyak penyakit berjangkit yang boleh membahayakan kesihatan bayi atau kanak-kanak ini. So vaksin ini adalah untuk mencegah daripada jangkitan penyakit berjangkit ini. Semenjak program ini dilaksanakan, telah berlaku penurunan mendadak kes-kes penyakit berjangkit yang boleh dicegah oleh vaksin di kalangan kanak-kanak. So, ni telah dibuktikan program ni berjaya Banyak-banyak penyakit berjangkit yang common yang biasa yang ada di Malaysia ni sejak bila dilaksanakan program imunisasi kebangsaan ni, semua penyakit-penyakit, kes-kes penyakit berjangkit ni telah turun dengan mendadak. Sudah kurang kes-kesnya. So ini perkara yang baik. So kanak-kanak dan bayi ni selamat daripada dijangkiti oleh penyakit-penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin. So oleh itu terdapat pengurangan dari segi kesan kesihatan yang buruk dari jangkitan penyakit yang berbahaya ini, dan juga mengurangkan kes-kes kematian kanak-kanak yang disebabkan oleh penyakit berjangkit tersebut. Penyakit-penyakit yang jangkit yang boleh dicegah oleh vaksin ini saya akan terangkan kemudian lepas ni. So ini adalah jenis-jenis penyakit jangkit yang boleh dicegah oleh vaksin. Penyakit vaksin ni ada di dalam jadual imunisasi kebangsaan ataupun dalam NIP. Dia di-cover dalam NIP lah penyakit-penyakit ni. So saya akan sebut satu persatu penyakit-penyakit jangkit yang vaksinnya ada dalam NIP yang dilindungi jenis penyakit yang dilindungi dalam NIP. Ini untuk penyakit-penyakit jangkit cegahan penyakit yang boleh dicegah oleh vaksin yang ada di dalam NIP. Penyakit-penyakit yang disebut adalah, yang pertama adalah vaksinnya adalah BCG. BCG vaksin ni semua orang dah dapat masa dia baby kat Malaysia semua dah dapat. Kalau baby lahir kat Malaysia dah ada cucuk BCG. BCG ni adalah untuk cegah penyakit batuk kering atau TB. Batuk kering atau TB atau TB itu tuberkulosis lah. Penyakit yang kedua adalah hepatitis B. Diberi hepatitis B vaksin lah.
Ini untuk mencegah jangkitan virus hepatitis B terhadap dalam hati lah yang boleh menyebabkan kanser hati dalam masa yang panjang. Ya. Penyakit yang ketiga adalah penyakit difteria. Penyakit difteria ni disebabkan oleh bakteria difteria. Kuman difteria yang boleh menyebabkan bengkak dan radangan di tekak bayi. Penyakit ini boleh membawa maut lah pada bayi. Ya. Penyakit yang keempat, tetanus. Ya. Semua orang dah pernah dengar ya penyakit tetanus. Penyakit tetanus ni dalam bahasa Melayunya penyakit kancing gigi. Ya. Ini juga disebabkan oleh sejenis bakteria. So kita bagi vaksin ATT ya untuk mencegah penyakit tetanus atau penyakit kancing gigi ini. Vaksin yang seterusnya adalah vaksin pertussis. Untuk penyakit pertussis lah ya. Pertussis ni disebabkan oleh bakteria yang menyebabkan dalam bahasa Melayunya penyakit batuk ya, batuk yang berpanjangan ya. Atau orang panggil penyakit batuk 100 hari, penyakit batuk pokol ya dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggerisnya pertussis. Yang seterusnya ialah penyakit Haemophilus influenza type B ya. Dalam bahasa Inggerisnya kita panggil singkatan HIB HIB B. Ya, vaksin ni untuk mencegah penyakit Haemophilus influenza type B lah. Bakteria ni disebabkan oleh jenis bakteria yang boleh menyerang paru-paru dan otak kanak-kanak dan boleh menyebabkan pelbagai komplikasi dan boleh membawa maut pada bayi dan kanak-kanak. Seterusnya polio ya. So ini adalah penyakit ya yang disebabkan oleh virus. Virus polio ni dia menyerang sistem saraf dan boleh menyebabkan banyak komplikasi seperti lumpuh ya. Dan penyakit yang seterusnya measles ya. So ini yang saya sebut ni, saya tengah sebut ni adalah jenis-jenis penyakit berjangkit yang vaksinnya ada diberi di dalam NIP ataupun National Immunization Program ya. Program imunisasi kebangsaan untuk kanak-kanak. So vaksin untuk measles atau bahasa Melayu untuk campak, mumps atau demam berguk dan rubella ya, jenis campak juga, campak rubella. So ini vaksinnya dalam 3 dalam 1 lah. Vaksin dia nama dia MMR ya. Semua kita bagi pada kanak-kanak. Kita akan tunjuk ya bila jadual imunisasi untuk kanak-kanak yang terbaru lepas ni. Yang seterusnya adalah penyakit pneumokokal. Ya, penyakit pneumokokal ni disebabkan oleh sejenis bakteria. Nama bakteria ni adalah Streptococcus pneumonia. Dan bakteria ni boleh menyebabkan jangkitan pada paru-paru, otak dan juga sepsis atau jangkitan dalam darah. So penyakit ni kita panggil pneumokokal lah. Banyak komplikasi di dalam badan yang disebabkan oleh bakteria ni, menyebabkan jangkitan ya. So ada vaksin dan vaksin ni baru ya dimasukkan ke dalam NIP dalam jadual imunisasi kebangsaan ya. Itu adalah penyakit pneumokokal. Yang seterusnya adalah HPV ya. HPV ni adalah jenis virus ya. Virus HPV ni dia boleh menyebabkan kanser pangkal rahim atau cervical cancer lah ya. So vaksin HPV ni diberi pada adolescent ya, pada budak perempuan yang umur, nanti kita tengok dalam jadual lah, umur 12 atau 13 tahun ya. So ini adalah untuk mencegah daripada jangkitan, daripada mencegah jangkitan virus HPV yang dalam masa yang panjang menyebabkan kanser pangkal rahim, cervical cancer. So ini ada yang penyakit jenis-jenis penyakit berjangkit, kuman-kuman yang vaksinnya ada terdapat di dalam NIP ya, jadual imunisasi kebangsaan yang kerajaan ya boleh bagi secara percuma kepada bayi, kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia. Ya, dia boleh dapat percuma lah di klinik kerajaan. Ya, swasta pun kita ada bagi, klinik pun ada bagi, hospital swasta pun ada boleh bagi. Tapi yang ni kita kena bayar lah kalau pergi swasta. Okay, next one. Okay, ini saya nak tambah sikit.
ada juga vaksin tambahan. Ini optional lah. Ini vaksin tambahan, dia tak ada dalam NIP ya. Dia tak ada dalam jadual imunisasi kebangsaan, tak termasuk Tapi amat disarankanlah untuk diberi pada bayi atau kanak-kanak untuk perlindungan tambahan. Ya, bagus kalau vaksin ni diberi pada bayi atau kanak-kanak pada peringkat awal, ya, untuk mencegah penyakit-penyakit berjangkit yang lain. Tapi vaksin ni tidak diberi di dalam NIP, tak ada NIP. Tapi dia boleh request. Saya rasa tak dapat dalam klinik kerajaan, kena pergi ke klinik swasta ataupun hospital swasta untuk mendapatkan vaksin tambahan ini. Kalau ibu bapanya berminat untuk bagi vaksin tambahan, so ni amat dialalukanlah, amat disarankanlah untuk mendapat vaksin tambahan, untuk perlindungan tambahan. Ya, vaksin yang ini ada 4. Yang pertama adalah rotavirus ya. Rotavirus ni dia bukan buat cucuk dia vaksin, bukan vaksin yang cucuk, dia vaksin secara oral drop ya. Dia macam ubat titik dalam mulut untuk baby. Ada nanti dalam saya akan bagi dalam schedule, dalam jadual imunisasi bila patut berinya ya. Dia untuk mencegah bayi dari mendapat penyakit cerit-berit yang teruk yang disebabkan oleh virus rota. Ini virus ya, bukan bakteria. So inilah penyakit, bukan penyakit cerit-berit yang biasa. Ini penyakit cerit-berit yang teruk sampai satu hari itu lebih pada 20 kali bayi itu mendapat diarrhea atau cerit-berit. Bukan saja diarrhea, muntah pun ada juga sistem gejala-gejala ni. Okey, ini adalah rotavirus. I think dia punya vaksin nama Rotaric ya, daripada GSK. Yang kedua adalah flu vaksin. Flu vaksin ni common lah. I think banyak klinik bagi flu vaksin ya. Ini flu vaksin ni dia adalah kena ambil setiap tahun ya, dia vaksin tahunan. Ini untuk mengelakkan dari jangkitan flu ataupun influenza ya. So amat disarankanlah untuk kanak-kanak juga, bukan saja orang tua, untuk mengambil vaksin influenza ataupun flu ni ya, untuk mencegah dan mendapat jangkitan flu. Yang ketiga untuk vaksin tambahan atau optional adalah vaksin chickenpox ya, ataupun kita panggil varicella vaksin ya. Ini vaksin ni diambil untuk mencegah dari mendapat jangkitan demam cacar air ya, chickenpox ya. Itu boleh ada vaksin yang boleh ambil untuk mencegah ya daripada mendapat jangkitan chickenpox ya. So jikalau kanak-kanak tersebut mengambil vaksin ni, insya-Allah mereka boleh dicegah ya daripada mendapat jangkitan chickenpox. Ataupun kalau dia terdedah terdapat jangkitan, dia punya gejala pun tak teruk ya, minimal je, mungkin demam sikit saja, ada fluorescence sikit, baik dalam masa dalam masa yang singkat ya, daripada dibandingkan kalau dapat yang full blown chickenpox yang tak ada tak ambil vaksin, dia boleh ambil masa yang panjang untuk pulih ya. Dan parut dia memanglah kalau chickenpox ni parut dia agak geduh sikit lah ya, dia punya parut tu besar ya, blister sikit ya. So yang last kali meningokokal ia adalah disebabkan oleh jangkitan bakteria Neisseria meningitis, yang bakteria ni boleh masuk dalam darah dan boleh menyebabkan radang selaput otak yang teruk ya, ataupun terpanggil meningitis ya. So kita ada vaksin yang kita panggil meningokokal vaksin ya, untuk mencegah daripada jangkitan ni. Kanak-kanak bukan saja orang tua ya boleh mengambil vaksin meningokokal. Ingat, meningokokal adalah lain meningokokal adalah bakteria yang lain, meningokokal adalah bakteria yang lain ya. Ini meningokokal. Okey. Alright, ini adalah vaksin tambahan. Okey, kalau ada soalan nanti kita akan buka dalam sesi Q&A, soal jawab. Okey, ini adalah jadual imunisasi kebangsaan yang terkini.
yang baru, yang terbaru ya. Mungkin yang ada kalau yang tengok last year ke 2 years ago tu yang lama ya. Kalau you order yang ada order dekat online store, lebih kurang macam ni juga. Tapi kalau yang lama tu dia tak ada dia tak dimasukkan pneumococcal ya, PCV10. Tapi yang baru ni, yang terkini, jadual yang terbaru, kerajaan dah masukkan vaksin pneumococcal. Dan juga ada yang lainnya ada perubahan dosing sikit. Dia ada lebih ringkas kalau bandingkan yang schedule ataupun jadual yang lama. So jadual ni boleh didapati, boleh diorder. Ini dalam bentuk poster yang besar. So you boleh order klinik masing-masing. Order dan boleh letak dekat luar dekat tempat waiting room ataupun dalam bilik doktor pun boleh, ataupun dalam kaunter untuk you all, rujukan you all ya. So bukan untuk doktor, staff saja tengok jadual ni pun untuk parents, untuk ibu bapa ya, untuk dia sebagai rujukan. Sebab senang kita nak tengok ya jadual yang terbaru ya. Jadual ni kita akan bincang lebih lanjut dalam sesi soal jawab. Tapi dekat sini senang ya kalau tengok bahagian kolom yang biru ni adalah jenis vaksin, and then row yang atas ni adalah umur dalam bulan ataupun tahun, umur bayi atau kanak-kanak ya. Kalau tengok kat sini adalah nama-nama vaksin. Kalau bahagian row, yang the first row ni semua yang ada dalam NIP. Ya, yang diwajib, maknanya yang ni yang wajib lah kena ambil. Ya, mandatory, wajib. Kalau tengok ruang yang second one tu, kita tengok vaksin tambahan atau optional. Ini yang optional lah. Kalau ibu bapa nak tambah vaksin lain yang tak ada dalam NIP, dia boleh ambil lah. Ada. So di dalam jadual ni saya compilekan sekali vaksin yang wajib ya, yang atas ni, dan juga vaksin yang tambahan atau optional. So ibu bapa kalau dia boleh tengok kat sini, dia boleh tengok jenis-jenis apa anak-anak dia kena ambil pada umur bila, untuk penyakit apa ya. Katakanlah kat sini contoh ya, BCG dengan hepatitis B selalunya diberi pada bayi yang baru lahir lah. Lalunya diberi dekat hospital lah ya, BCG dengan hepatitis B ni. Sebab dia diberi terus masa lepas lahir ya. Yang warna purple dengan merah ni adalah BCG dengan hepatitis B ya. Yang seterusnya kita tengok yang rows yang second masa umur 2 bulan ya. Umur 2 bulan kita boleh tengok kat sini vaksin apa yang wajib. Kita tengok sini dalam row nombor 3 ya. Selepas tu adalah diphtheria, tetanus, pertussis, polio, hepatitis B, Haemophilus influenza type B, ataupun dalam singkatannya DTaP IPV, hepatitis B, HIP, ataupun kita panggil 6-in-1 lah. So injection ni adalah kombinasi ya, kombinasi penyakit, ada vaksin ya, penyakit berjangkit untuk 6 jenis penyakit berjangkit ataupun 6 jenis vaksin dalam satu injection. Okey. Kalau dekat klinik, kita kalau ada 2 jenis company lah kita guna, sama ada Sanofi atau JSK, terpulanglah klinik yang guna sekarang ya. Kalau JSK tu, kalau sebelum ni 5 dalam 1 tu infrared IPV HIP. And then tapi sekarang ni kalau dengan 6 dalam 1, kalau tak silap saya infrared hexa ya. Ada 6 dalam 1. Ataupun dalam kalau guna Sanofi punya ada dia nama dia hexasin. Ya, kalau sebelum ni pentasin. Pentasin tu 5 dalam 1. Kalau sekarang ni kita ada 6 vaksin dalam satu injection, kita bagi hexasin. Hexa tu 6 Okey. Yang tu mengenai penyakit DTaP IPV Hep B, ni 6 dalam 1 lah ya, penyakit 6 dalam 1 kita ringkas senang. Lepas tu the first time you bagi injection pada umur 2 bulan ya. Ini untuk yang wajib. Selalunya banyak
parent dia pergi ke klinik kesihatan lah untuk mendapat dos yang pertama. Kalau tengok dari sini terus dos kedua, dos ketiga, and then booster pada umur 18 bulan. Ya, saya ringkaskan sini lah sebab kalau ada soalan nanti kita ajukan dalam bahagian Q&A. Kita boleh sebagai detail sangat lah bahagian ni. Pneumococcal conjugate, ini yang terbaru dalam jadual ni, PCV10 ya. Dalam kerajaan kita guna Synflorix ya, PCV10 daripada company GSK. Dos pertama diberi masa umur bayi itu 4 bulan. Ya. Alright, yang seterusnya pada umur 6 bulan, dos kedua, seterusnya dos ketiga pada 15 bulan. Ya. Alright. MMR ya, MMR measles, mumps and rubella. First dose masa umur 9 bulan, second dose dia ada 2 dos ya. Second dose masa umur setahun. Yang seterusnya ini MRDT ni masa sebelum masuk sekolah ya. Ada kalau dekat klinik kita bagi boosterik lah ya ni untuk measles, rubella, diphtheria and tetanus ni ya. HPV untuk remaja perempuan umur 13 tahun. Dia ada 2 dos ya untuk HPV. Tetanus pada umur 15 tahun. So ini untuk mandatory untuk jadual imunisasi kebangsaan ya bagi kanak-kanak. Ini yang kena ambil ya, yang diberi secara percuma di klinik kesihatan. Kalau ibu bapa nak ambil tambahan pun ada. Kalau tengok dalam jadual yang sama, yang kat bawah ni ada vaksin tambahan atau optional, boleh tunjuk pada ibu bapa sebagai rujukan. Rotavirus oral drop ni yang buat titik dan mulut, vaksin rota untuk mencegah penyakit diarrhea yang teruk. Di start pada umur 2 bulan, dos kedua pada sebulan lepas tu lah, umur 3 bulan. Ni kena bagi sebelum umur 4 bulan, kena habiskan ya. So rotavirus oral drop ni ya diberi, maksudnya bila bayi tu datang untuk inject 6 dalam 1, terus kalau parent nak ambil rota oral drop terus bagi je ya. So ini rota oral drop. Okey, yang seterusnya chickenpox. Chickenpox kita start bagi pada umur setahun ya. Ini boleh combine dengan MMR. Kita ada dalam satu injection MMRV ya. So first dose masa umur dia setahun. Ini saya tambah sikit, kena untuk optimalnya kena ada ambil 2 dos. Maknanya booster dia selepas 2 bulan lah chickenpox ya. Maknanya booster dia bagi varicella sajalah single dose ya untuk chickenpox ya. Kalau first dose tu bukan kalau ibu bapa nak tambah chickenpox, bagi MMRV lah sekali, 1 cucuk ya. Yang seterusnya flu, influenza. Kalau parent nak bagi kat kanak-kanak, kalau boleh start pada umur 6 bulan. Baby 6 bulan dah boleh ambil injection untuk flu. And then boosternya pada umur setahun. Dia ada 2 dos lah untuk kanak-kanak atau bayi. Meningococcal group B, ini 1 dos pada umur 9 bulan. Ini optional lah, selalunya diberi kalau di travel lah, kita pergi international travel. Ini optional. Dan hepatitis A also optional. Kalau begini untuk travel lah, amat disarankan pada umur yang first time boleh ambil masa umur setahun pada 12 bulan. Dan dia second dose kena ambil pada umur 18 bulan. Ini untuk kanak-kanak. Ini yang saya sebutkan kat bawah ni adalah vaksin tambahan ataupun optional. Okey. Ini poster ni terdapat dalam online store. You all boleh order. Dia dalam bentuk poster, boleh paparkan dekat klinik, display dekat klinik. Letak kat kaunter pun boleh, dekat waiting room pun boleh, and then boleh letak dalam bilik doktor pun tak apa sebagai rujukan. Okey, untuk jadual. Okey, jadual imunisasi kanak-kanak. Tapi ini ada yang terkini ya, yang terbaru punya. Okey. Alright, next one regarding SOP ya. Ni SOP, kita ada SOP ya, SOP mengenai imunisasi kanak-kanak. Untuk semua jenis SOP saya dah upload dalam C-Axis. Dia amatlah terperinci, dia lebih pada untuk rujukan pada doktor lah ya. Sebab dia amat terperinci ya, dia ada banyak informasi lah mengenai tata cara, jadual imunisasi dan risalah untuk pengurusan vaksin kanak-kanak dan banyak lagi lah. Bukan itu saja, SOP ni masukkan juga
tentang growth and developmental milestone. So everything about pediatric lah. So it is very important untuk doctors lah. Ya, kalau dia tengok SOP ni bukan saja mengenai imunisasi, vaccination untuk kanak-kanak, tapi juga masa check bagi vaksin pada kanak-kanak tu kena check juga dia punya growth and milestone. Ya, that's very important bagi check up. Ya. And then macam tadi juga saya masukkan juga kat dalam SOP tu roster, jadual jadual imunisasi kebangsaan ada dalam SOP yang terkini ya, jadual tu. And then jikalau ada kanak-kanak tu tertinggal ya, imunisasi dia tertinggal, tak pernah ambil vaksin tapi umur dah 4 tahun, so macam mana nak start lagi vaksin? Dalam SOP ni saya ada terangkan mengenai catch up immunization. So macam mana nak bagi vaksin bagi kanak-kanak yang tertinggal vaksinasi ya. And then macam another thing saya bagi dalam SOP juga teknik imunisasi, cara macam mana nak bagi imunisasi, macam mana nak cucuk, cara bagi rekod, letak rekod dalam vaksin card dan juga dalam C-axis. And kalau bila boleh bagi vaksin, bila tak boleh bagi vaksin, maknanya contraindication, and kalau ada side effect, kalau ada kesan buruk seperti adverse effect following immunization, AEFI, apa yang kena buat, semua ada dalam SOP. So SOP ni amatlah detail. So pada doctors dan staff, you boleh tengok SOP ni dalam sistem C-axis di bahagian help ya, klik SOP. Alright, boleh download ya, and boleh bacalah sebagai rujukan. Okay. So ini adalah kad vaksin kanak-kanak yang terbaru juga ya, yang terbaru. Kalau ada yang lama sama juga boleh guna, tapi modify sikit lah. Kalau jadual ikut jadual baru ya. So sini letak nama, gender, date of birth, birth weight, and then kat sini boleh chalk klinik ya. Ini bahagian ni lipat dia try leaflet ya. Dia boleh lipat 3 So ini yang kat depan, ini kat belakang ya. Ini kat belakang boleh nampak tarikh appointment ya. Dan kat belakang dia juga ini ada untuk optional vaksin punya rekod lah ya. Yang kat dalam ni yang mandatory, ini saya ikut dalam jadual imunisasi kebangsaan yang terbaru lah. Ini yang mandatory. Yang kat sini adalah yang optional. So semua boleh direkodkan dalam kad vaksin kanak-kanak care klinik ya. So kat sini juga saya masukkan juga carta berat dan juga cara ambil ni berat ya untuk boys and girls. Yang pink ni untuk girls lah. So ini kalau setiap kali bayi atau kanak-kanak tersebut datang untuk ambil vaksin, jangan lupa ya cek dia punya berat ya, dan rekod dalam sistem dan juga dalam buku vaksin ya. So ini penting. Okay. So ini kad vaksin care klinik ni juga boleh diorder di care klinik online store ya. So you boleh order lah tak kat klinik ya untuk digunakan ya. So ini adalah jenis-jenis vaksin dan juga tata cara pemberian. Okey. Kalau tengok sini yang saya mention tadi, rotavirus ni adalah ubat vaksin yang titik dalam mulut ya. Selalunya kalau umur 2 bulan bayi itu datang untuk cucuk, selalunya 6 dalam 1. Kalau ibu bapa nak ambil rotavirus juga, bagi ubat rota dulu, vaksin rotavirus dulu. Maksudnya bagi ubat titik dalam mulut dulu sebelum cucuk vaksin lain ya. Maksudnya sebelum dia menangis lah. Kalau menangis susah nak bagi ubat titik dalam mulut ya. So sebelum inject vaksin lain lah, bagi rota dulu. Yang BCG kita selalu tak bagi dia kat klinik ya. Ini pergi kat hospital, dia adalah intradermal, dia bawah kulit ya. Yang vaksin-vaksin lain seperti pneumococcal, VCV10 tu Synflorix, dia IM ataupun intramuscular
Ya, selalunya dekat kanak-kanak kita bagi bahagian paha lah. Selalunya ada paha kiri atau paha kanan. Hepatitis B intramuskular juga dalam bahagian kat paha. Hexavalent ataupun vaksin 6 dalam 1 yang saya sebutkan tadi, intramuskular. Sama ada paha sebelah paha kanan atau paha kiri. Yang lain sikit adalah MMR ataupun MMRV. Yang vaksin ni diberi bukan intramuskular, dia diberi secara AC ataupun subcutaneous, ya. Yang lainnya seperti flu, meningokokal dan HPV semua intramuskular, ya. So apa beza intradermal, intramuskular dengan subcutaneous ni lah. Ini cara teknik pemberian vaksin, ya. Dia beza dari sudut suntikannya, ya. Selalunya yang biasa kita bagi intramuskular, dia straightnya, ya, yang ni intramuskular ni angle dia 90 darjah, 90 degree angle, macam ni, straight masuk dalam, terus masuk dalam muscle. Kalau subcutaneous dia condong sikit, angle dia 45 darjah. Dia punya sudut dia 45 degree, darjah lah, 45 darjah. Dia masuk di bahagian subcutaneous, di bahagian lemak di bawah kulit. Jadi sebab tu dia kena condong sikit. Ini untuk vaksin MMR. Cuma vaksin MMR ataupun MMRV ataupun varicella chickenpox, teknik dia adalah AC, subcutaneous. Dia condong sikit, ya. Tak apa, yang ni kita ada ada soalan, bahagian soal jawab nanti kita akan terangkan lebih lanjut. Yang ni, yang intradermal ni untuk BCG yang saya sebutkan tadi, diberikan cuma dekat hospital, dia di bawah kulit, dia guna intradermal, ya. Ini untuk BCG, okey. Selalunya yang kat klinik kita guna intramuskular lah ataupun subcutaneous, ya. Right. So tempat suntikan selalu untuk baby atau kanak-kanak bawah setahun, dekat paha lah, ya. Kena macam kita ada lutut dekat paha atas ni, tengah-tengah, ya. Tempat cucuknya dia kat sini, ya. Kena ukur and then tengah-tengah dekat bahagian luar, dekat sini, ya. Bukan paha dalam, inside, not outside, yes, over here, ya. Anterolateral, ya. So kat sini, kalau tengok gambar, ini dah bahagian yang kita cucuk, ya. Kalau ukur dari sini ke lutut, tengah-tengah, ya. So ini adalah lokasi suntikan untuk bayi dan kanak-kanak, ya, bawah umur 12 tahun. 1 year, bawah umur 1 year, 12 bulan. Okey, seperti saya sebutkan tadi, umur dan tempat suntikan. Kalau suntikan subcutaneous dari umur sebulan ke 12 bulan, kurang daripada setahun, dia selalu kita cucuk kat paha lah, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dekat anterolateral thigh muscle, ya, yang seperti gambar rajah ni, anterolateral thigh muscle, dekat sini atau dekat dari sini, anterolateral, bukan kat dalam, bukan kat atas, bukan kat bawah, anterolateral bahagian keluar kat sini, ya, keluar paha bahagian tengah-tengah. Okey. Kalau lebih pada setahun pun boleh cucuk kat paha juga ataupun lengan. Kalau dah besar sikit, boleh juga cucuk kat paha ataupun lengan, boleh cucuk, ya. Untuk tadi untuk subcutaneous sama juga seperti intramuskular untuk baby bawah umur 12 bulan atau umur kurang dari setahun, sama juga dekat paha, ya, anterolateral thigh muscle, ya. Kalau dah besar sikit, setahun atau 2 tahun, boleh ada guna dekat paha ataupun lengan. Kalau atas daripada 3 tahun sampai, selalunya dah kalau besar dah 18 tahun kita guna lengan lah. Kalau 3 tahun, 4 tahun, tengoklah keadaan dia, berat dia, kita boleh cucuk ada lengan atau paha, ya. So ini adalah umur dan tempat suntikan untuk bayi dan juga kanak-kanak. Okay. So posisi, ini penting, ya, posisi untuk suntikan vaksin. Selalunya ada, kita boleh baring atas permukaan, atas katil lah, atas bed tu, ya, boleh baringkan lapik selimut, baring atas permukaan yang rata. Contohnya penerangan yang saya sebut kat sini lah, ya. Baringkan bayi di atas permukaan yang rata, dedahkan kedua-dua belah kaki bayi, penjaga berdiri di sisi bayi dan memegang rapat kedua-dua tangan bayi ke badan penjaga, ataupun baringkan bayi di atas muka yang rata dan bedung bayi dengan kain lampin dan dedahkan bahagian lengan kiri ataupun paha,
ya. Dan pemberi vaksin perlu berdiri di hadapan kaki bayi. Sebelah tangan pemberi vaksin akan memegang peha yang akan disuntik dengan keadaan lutut yang dibengkokkan sikit. Ini contoh macam ni ya. Ni tak apa. Nanti slide ni saya akan berikan lepas kelas nanti ya. Ini penting ya. Alright, kalau tak ingat tak apa, saya bagi slide kemudian. Yang posisi yang seterusnya, posisi memangku separa baring di atas pangkuan penjaga. Ini yang common lah, selalu kita buat dekat klinik ya. Kena pegang bayi atas riba secara mengiring ya. Dan sama ada penjaga pegang dakap dia ya, pegang dekat tangan, dakap dekat tangan ataupun pegang lutut, di bahagian lutut macam ni ya, kena pegang rapat ke badan penjaga macam ni contohnya. So ini kalau ada masa ni mungkin saya tunjuk video sekejap lah. Nanti saya akan cari video dulu, tengok macam mana cara nak pegang bayi untuk semasa untuk masa suntikan vaksin pada bayi. Okey. Yang posisi yang seterusnya adalah posisi menegak, duduk menegak di atas penjaga dan mukanya menghadap ke depan macam ni ya. Tengok gambar ni macam ni ya. So letak atas riba, rapatkan bayi ke badan penjaga. Sebelah tangan penjaga memeluk kedua tangan bayi rapat ke badan dan sebelah lagi memeluk rapat kedua kaki bayi yang disilang. Kaki disilangkan ya. Ada juga ada macam tipnya maknya boleh kalau tangan tak kuat dia boleh masuk letak kaki ni kepit dalam kaki mak so dia boleh supaya yang pentingnya kita tak bagi bayi tu bergerak lah, tendang pasal cucuk sekejap saja ya. So macam ni, ataupun kanak-kanak yang besar sikit dia dakap macam ni ya. So ada orang kena pegang jugalah, mak dia dakap macam ni ke arah ibunya, and then dan assistant kena pegang bahagian lutut lah. Ini boleh sama ada bagi bahagian paha ataupun lengan untuk kanak-kanak yang umur 12 bulan atau setahun ke atas. Okay. So ini contoh lah yang saya cakap tadi, posisi setengah ibunya dia kepit ya, kaki ni antara kedua kaki ibu macam ni, kedua paha macam ni supaya untuk stabilizekan dia ya, supaya tak bergerak kaki ni ya. So doktor ataupun nurse senang nak bagi injection dekat bahagian paha ya. Alright. Okay. So ini gambar-gambar ya, contoh posisi untuk sediakan vaksin untuk bayi dan juga kanak-kanak ya. Macam kalau ibunya pegang, ibunya kuat, dia boleh pegang, dakap tangan, tekan bahagian kaki supaya tak gerak, dan doktor boleh cucuk lah bahagian kat sini ya. Ini pun sama juga ya. Boleh bagi multiple injection jugalah, kena kalih bayi ya, paha kiri atau paha kanan. Ini boleh juga, and then tengok kalau tak ada assistant, maknya kena pegang, and then kakinya mungkin dia kepit ya, maknya kepit kaki bayi macam ni. Ini pun sama juga ya, nak kepit bayi lutut, bahagian lutut ya, supaya tak bergerak. So ini gambar-gambar contoh ya untuk suntikan vaksin bagi kanak. Ini lagi gambarnya lagi ya. So sama ada boleh bagi injection dekat lengan ataupun bahagian paha lah. Alright. So cara untuk rekod vital sign dalam CSIS ini rekod vital sign. Okey, yang penting ya, setiap kali bila pesakit datang, sama ada kanak-kanak, bayi atau orang dewasa, kena ambil vital sign. Macam saya sebut kelas sebelum ni, dalam kelas vital sign sama juga dengan bayi. Kalau bayi pasal kita ambil, kena ada baby scale semua kan. Lepas tu kena measure, kena ukur dia punya tinggi, dia punya panjang lah, tinggi panjang dengan berat dia, ukur kepala, lilitan kepala ya, dan kena rekod ya. Contohnya dalam kat sini bahagian vital sign ni, bila dah ukur dia punya panjang dengan berat bayi tersebut ya, yang pentingnya kita boleh monitor ya. Contohnya dia ni dalam berat, kalau kita nak tengok kalau doktor ataupun staff nurse nak tengok di mana berat bayi sekarang dan dalam lingkungan mana, boleh klik bahagian height ataupun weight, dia punya graf ni akan keluar. Because dia plotable dah dicartakan, dia ikut yang sebelum ni. Kalau dah ambil, dia boleh tengok di mana, sama ada dia punya pembesaran tu, dia punya berat
naik ke, menurun ke, tengah-tengah ke, lebih ke, kurang ke, kita boleh tahu. Ya, so dia ada centile dia lah. Yang merah ni adalah 90 centile, yang tengah ni yang bagus lah 50 centile, dan ni kalau kurang dia akan keluar alert lah kalau kurang dia 25 centile. Maknanya berat kanak-kanak sebut kurang, so kena check ya. Doktor kena check lah kenapa berat tak naik ke apa ke. So sistem ni is very good, tapi kita kena masukkanlah height dengan weight yang kita ambil dalam ni supaya sistem boleh plot dan kita boleh tengok dan kita boleh tunjuk kepada parents ya macam mana pembesaran bayinya, macam mana height dia punya weight ya, kat mana ya, dekat dan mana. So penting ya ambil vital sign sebelum bagi injection. Nanti nak check up bila datang check up lah. Alright. Dari segi vaksinasi pula ya, dalam sistem kita kena masukkan juga. Dalam sistem kita dah ada schedule ya. Schedule ni untuk vaksinasi lah ya, imunisasi. Kalau you klik, kalau ada bahagian schedule ni, kalau ada merah ni maknanya ada pending ya, event atau ada pending vaccination ya. Kalau you klik bahagian schedule ni, dia akan keluar macam ni lah ya, schedule ni. Sama ada whatever schedule ni bukan saja untuk vaccination ya, mungkin nak ambil darah ke, untuk appointment ke, apa-apa saja. Tapi untuk bahagian vaccination yang kat sini, kat bawah yang bahagian grey ni, yang ni adalah auto add vaccination date ya. So kalau klik auto add vaccination date ni, kalau program di dalam sistem ni dah diprogram preset ya, dia punya jadual ikut jadual imunisasi kebangsaan, dia akan keluar macam ni ya bila dah klik. Mana dia ikut date of birth bayi tersebut ya. Dia dah plot siap-siap bila patut datang untuk next appointment lah, ikut schedule ya dalam sistem. Sistem ni kalau schedule ni schedule yang lama, dia akan keluar ikut jadual yang lama lah. Tapi kalau nak update nanti admin kena update ikut schedule yang baru lah. Kalau auto add, bila doktor dah auto add vaccination schedule, dia akan keluar siap-siap macam ni ya. Merah maknanya belum pending ya, red mean pending, belum vaksin ya. Okay, so dan bahagian bawah ni yang dah plotted ni yang wajib lah ya, yang dah dalam immunization program ya, dalam NIP ya. Dan dia punya date ni untuk vaksin tu ikut dia punya date of birth. Following dia ada NIP lah, dia punya bila-bila patut kena ambil vaksin ni, dah siap dia plotkan ya. So dan kita kalau tak ada dalam NIP pun kita ada macam vaksin tambahan optional, boleh tambah sendiri. Ni additional lah, katakan Rotaric bila bagi terus masuk kat sini and then kena save lah. Okay, alright. So then kita boleh additional macam sistem ni kita boleh add on reminder. Maknanya kita boleh SMS patient ni untuk reminder, maknanya akan sampai terus pada phone mak dia ke ayah dia, kata reminder untuk bila maybe 1 week before ke 2 days before untuk vaksin ni pending. So if reminder on, just click this, automatic akan sampai bila tarikh ni akan keluar, automatic akan remind the parents lah sampai kepada phone dia. So ini adalah feature dalam sistem CXSIS yang kita boleh gunakan untuk menyenangkan proses vaccination pada tak kira lah bukan kanak-kanak, untuk dewasa juga boleh buat. Okay. So kalau patient tu datang and then katakanlah vaksin dah diberi, kita letak tarikh lah. Kalau dia bukan datang on that date also pun, dalam tempat ni kita boleh letak tarikh bila kita bagi and then update saja. Ya. Bila dah cucuk and then update, dia akan jadi hijau. Maknanya dah diberi. Ya, maknanya bila vaksin tu dah beri, bukan lagi warna merah, bukan lagi pending, is already given. Ya, maknanya kalau vaksin dah completed, dia be in green. Okay. Another thing dalam bahagian kanak-kanak ni untuk kanak-kanak bawah 5 tahun ya. Bawah 5 tahun ni penting juga untuk doktor check milestone. Ya, milestone maknanya pencapaian ya, merekod tonggak perkembangan kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Dan ini ada secara auto di dalam CXSIS di bahagian patient page ya. So doktor boleh just klik developmental milestone
untuk umur ni memang dah preset. Kalau budak tu umur setahun, dia akan keluar what is developmental milestone yang untuk setahun, and then doktor just klik ya, tick saja, tick ya, and then save ya. Alright, okay, ini contohnya. Kalau tick dia akan keluar lah ya, into the assess child development milestone ya. Just type and select ya. Ini doktor boleh cubalah try ya dalam sistem di bahagian current and past history. Masa nak tulis history tu, klik developmental milestone, try ya, type and select ya, bahagian developmental milestone dah preset ya di dalam sistem ya, boleh try. Okay, contoh ya, bila dah klik developmental milestone ya, contohnya untuk budak umur 5 tahun, contohnya milestone dia boleh naik basikal, boleh bercakap semua, read words, count to 20. This one you can click and select from the system. Ini untuk developmental milestone. Cuma type dan pilih. Okay, and then they will be recorded lah. So ini adalah penting setiap kali kanak-kanak tersebut datang untuk vaksin, bukan setakat pergi vaksin dan balik, tapi cek juga dia punya kebesaran, height, weight, and then juga dia punya developmental milestone. Yeah, so it's very important untuk anak-anak ya. So mengenai lain-lain, kita ada risalah juga. Macam last week kita cakap akan risalah mengenai antenatal. Tapi untuk vaksin, mengenai imunisasi pun kita ada banyak risalah yang kita dah ada dalam online store. Ya, ini boleh di order lah ya. Boleh salinan bercetak ni boleh di order dekat klinik online store. Kita ada yang setengah dah ada versi BM dan juga English. And kalau nak dapatkan soft copy pun boleh contact di sana lah kat online store. Ini adalah contoh mengenai risalah penyakit pneumococcus ya, untuk vaksin yang kita sebut tadi, vaksin pneumococcus vaksin. Contohnya Synflorix ataupun Prevena ya. So ini adalah risalah yang untuk pesakit yang ibu bapa boleh baca untuk informasi ya, dan they want to know more, they can ambil kat klinik risalah ni and then baca, and then if decide they want nak ambil vaksin ni untuk anak mereka, mereka boleh datang semula dan contact ya, kita boleh bagi vaksin ni. Dia adalah available in all our clinic ya, pneumococcal vaccine. Ini adalah risalah untuk mengenai penyakit chickenpox ya, cacar air ya, cacar air ataupun chickenpox. Ini risalah yang lama lah, dulu kita ada diskaun untuk promotion. So contohnya adalah informasi mengenai apa itulah penyakit chickenpox. Simple je, ada apa gejala-gejala, simptom-simptom, apa yang boleh kita buat, macam mana nak ubat, macam mana untuk mencegah, boleh ambil vaksin semuanya. Ini boleh beri kepada pesakit untuk mereka baca kat rumah. Seterusnya ada juga risalah untuk influenza ataupun penyakit flu, influenza ya. So apakah itu penyakit flu, apa boleh buat, macam mana mencegah, semuanya ada ya. Ini terdapat dalam online store and you all boleh letak dekat klinik untuk bagi pasien baca lah ya, ataupun bawa balik ke rumah ya. So untuk ringkasannya, nombor 1, imunisasi bayi dan kanak-kanak ada mengikut jadual NIP. NIP itu adalah National Immunization Program ataupun jadual imunisasi kebangsaan, dan kita sekarang pun kerajaan dah keluarkan jadual imunisasi kebangsaan yang terbaru yang saya tunjuk tadi. Poster tu boleh order dekat online store. Dan imunisasi ini adalah penting lah untuk mencegah bayi atau kanak-kanak dari mendapat penyakit berjangkit yang berbahaya. Okey, selain pada vaksin wajib, ada juga vaksin tambahan atau opsional yang amat disyorkan diberi kepada bayi dan kanak-kanak seawal yang mungkin. Ya, seawal yang mungkin untuk mendapat perlindungan yang optimum. Okey. Yang seterusnya, jadual imunisasi bayi atau kanak-kanak di klinik adalah yang terkini ya, dan adalah selaras dengan peraturan KKM. Kita ikut jadual peraturan guideline daripada KKM. Daripada Kementerian Kesihatan. Ini yang terbaru ya. Dan juga kena pastikan juga kita kena masukkan rekod imunisasi dengan betul. Bukan sahaja dalam CFSIS, dan juga kena rekod dalam kad imunisasi kanak-kanak. Ya. Macam saya sebut sebelum tadi ya. Poster, jadual imunisasi, kad imunisasi kanak-kanak, semua risalah-risalah itu boleh diorder daripada klinik ya, online store.
You boleh klik dekat online store ni, and then I think setiap klinik ada dia punya admin untuk online store. Boleh bagi tahulah dekat dengan admin nak order apa daripada online store, and you all sendiri pun boleh minta login to online store. Bukan saja dekat risalah, booklet, uniform, scrub, banyak lagi ya ada dalam online store. Tapi untuk care clinic group sajalah. Alright. Okay, sesi soal jawab. Okay, sekarang ni saya bukalah siapa-siapa doktor atau staff yang nak tanya soalan mengenai apa saja mengenai jadual imunisasi untuk bayi dan kanak-kanak, ataupun teknik untuk cucuk bayi atau kanak-kanak. Ada apa soalan? Boleh unmute yourself. Sementara menunggu soalan, saya tengok kalau saya boleh share video untuk cucuk yang saya dah buat sebelum ni. Kejap ya. Oh, Dr. Zul here. Zul? Maaf ya, ada masalah teknikal tadi lambat masuk. Tak apa. Saya nak tambah sikit macam mana sekiranya kalau pesakit kita ada follow up di klinik kesihatan, pada masa yang sama mereka berminat untuk ambil vaksin tambahan of course vaksin tambahan hanya ada di private kan. So macam mana kita nak coordinate? Ini penting sebab masa lawatan ke klinik kesihatan, pihak kaki tangan mohon kita semua macam bekerjasamalah dengan pihak-pihak dari klinik kesihatan. Maksudnya kalau saya nasihatkan hari yang sama. Maknanya kalau 2 bulan masa tu kita baby ada temujanji di klinik kesihatan untuk triple antigen kan, pada masa yang sama, pada hari yang sama selepas cucuk di klinik kesihatan, dia boleh segera ke swasta. Makna hari yang sama. Mana-mana yang tak sempat, kita boleh postpone untuk next month. Makna gap mesti minimum 1 bulan. Macam itulah. Ada apa-apa nak tanya tak berkenaan dengan tu? Faham tak yang Dr. Zul cakap tadi? Sebab ada kalanya macam kita bagi appointment 2 minggu contohnya. Jadi kalau boleh bagi sebulan teruslah gap appointment. Lepas tu saya nak nasihatkan ini untuk nasihat untuk diri saya sendirilah. Masa inject baby, kan sekarang kita dah tak tengok, jarang tengok masa baby sebulan kan. Kita terus jumpa baby masa dia 2 bulan sebab kita bagi vaksin untuk 2 bulan. Maksudnya yang sebulan tu kita dah skip kan. So ingatkan mereka untuk dapatkan rota, ingatkan mereka sebab selalu kita dapat dah lambat sangat dah. Dia orang baru request untuk rota. Because rota dia maksimum 6 bulan. Kena bagi seawal yang mungkin lah kan. Kalau ingat. Kena ingatkan because window period dia sangat-sangat sekejap. Kalau vaksin lain kalau kita perasan kita boleh je bagi selepas bila-bila kan. Tapi bukan untuk rota. Okey. Ada apa-apa lagi? Ada siapa nak tanya soalan tak? Tentang jadual tu dia boleh clear tak yang tentang jadual yang terkini tu? Boleh faham tak? Nampak senang. Kalau apa yang saya tengok memang sangat-sangat cantik, senang nak faham lah. Dr. Azura, saya rasa saya nak ingatkan balik macam yang last week punya talk. Kita kan ada vaksin sebelum baby tu lahir yang mana dia protect baby tu masa sebelum 2 bulan. Boostric lah. Maksudnya TDAP kan. Maknanya adanya vaksin, wujudnya vaksin yang mana kita bagi sebelum baby tu lahir lagi, yang mana dia bagi early protection sebelum 2 bulan. Iaitu vaksin tu dia protect dari segi pertasis, tetanus untuk mak, pertasis dengan difteria.
bagi masa kat mak dia lah kan, masa. Ya, masa pregnancy lagi. At least kita semua aware lah dengan adanya vaksin ni. Okey ya. Harap apa ni doktor dengan staff boleh faham lah kot ya apa ni yang Dr. Zu terangkan tadi ya. Ada siapa-siapa nak tanya soalan tak? Saya tengah cari video ni tapi tak jumpa. Tak boleh nak share, sorry. Video yang kita buat sebelum ni ke? Yang ambassador ingat tak? Ya betul. Dulu kita sebelum yang dululah beberapa tahun kita betul. program apa tu? Vaksin ambassador training. Ini kita buat macam joint venture dengan GSK kan? Betul. Staff kayak gini, macam kita kumpulkan semua staff, kita train dia all mengenai pemberian vaksin dan juga cara pemberian vaksin. Kita sempat buat 2 ke 3 Dr. Zu, tak ingat saya lagi. Saya rasa 2 tak dekat Poliklinik Samudra sekali. Satu lagi dekat Ampang kan, ke Ceras? Dekat restoran tu. Ini sponsor lah, sponsor. Tapi kita nak train kita punya staff. Alhamdulillah sekarang setiap klinik dah ada ambassador. Betul tak Dr. Zu? Betul. Dah ada ambassador. Jadi saya harap setiap klinik galakkanlah vaksin dan saya rasa sambutan memang akan ada. Walaupun pneumococcal government dah start bagi, pasal apa sekarang ni klinik kesihatan sesak sekarang ni. Dengan vaksinnya, dengan swabnya. Jadi jangan susah hati, patient akan ada. Tinggal lagi kita semua kena promote lah. Jadi nak promote kita kena ada knowledge. Nak dapatkan knowledge, dengar balik video online class Dr. Azura punya presentation tadi. Saya rasa saya tertarik cara pemberian nak pegang baby. Saya sangat-sangat tertarik lah cara dia. Jadi kalau kita buat proper, kita tak perlukan extra staff untuk pegang baby. Jadi di saat-saat klinik busy, menyenangkan kita semua. Sebab kalau tengok kat sini tadi, ini yang saya dapat daripada informasi vaksin yang terkini lah daripada WHO. Tempat posisi bayi tu kan. KKM ya, daripada KKM. Ya betul. Yang kita tengok dalam bahasa Melayu ni daripada KKM. Betul. Kita sana dan kita boleh baca. Nak baca kan, senang tengok. Pengalaman saya Dr. Azura, kalau kita ambil mudah cara nak pegang, saya pernah terlepas pengalaman saya lah. Kita cucuk, baby bergerak dan saya terlepas jarum tu. Maknanya kena cucuk 2 kali. Jadi parents tak happy lah. So yang pentingnya kena firm lah masa nak pegang tu. Betul. And then bayi tu memanglah dia akan menangis punya kan. Senang bayi menangis, bayi okey tak menangis. Ada semua bayi menangis tapi pegang macam ni. Tak apa, janji tak bengkak. Saya tak tahu betul ke tak. Kalau kita pegang dengan elok, biasanya tak bengkak. Tak bengkak tak tahulah betul ke tak cara pegang mempengaruhi. Tapi apa yang saya observe lah. Sebab kita sekarang lah takut bayi tu tepis ke dia. Betul. Kadang sebab parent ada kat situ, penjaga kita kena confident. Ini semua dengan praktis lah ya. Betul. Kalau dekat KK dia memang orang kata terror gila lah kan, betul tak? Betul. Banyak buat beribu-ribu, senang dia. Tapi kalau tak pernah buat rasa macam jangan mana kan. So kena praktis. Saya pun banyak belajar dengan nurse lah. Dengan matron Shobna sepatut ada kat sini. Banyak belajar dengan diorang tips. Tu cara vaksin tu dia vaksin sekarang bincang vaksin terus. Terus dekat Mega. So kalau apa-apa tak tu dia pasal cold chain ke pasal pemberian vaksin pun dia memang particular. Betul tak? Betul. Matron memang particular. Ya betul. Sebab dia memang bahagian ni lah bagi vaksin. Ya. So kalau kita perlu pertolongan, mungkin kita nak suruh matron turun ya. Dia ajar kita balik
tinjau kita balik. InsyaAllah lah kita boleh suruh bila dia free daripada Mega, PPB Mega, boleh suruh Syed Benar turun lah, tengok apa buat training untuk kita lah anytime lah. Tapi sekarang sebagai pandemik, lepas tu MCO pula, tak boleh nak buat apa lah. Online sajalah. Ya? Yalah, betul. Tapi itulah Dr. Zu, kita kena bersedia lah. Betul. Kita kena bersedia. InsyaAllah kalau dah habis pandemik ni, dah semua kita boleh buat kelas face to face. InsyaAllah kita sambung balik ya. Vaksin ambassador kita untuk train, bukan saja staff. InsyaAllah untuk bukan train staff je, doktor pun kita panggil juga. Betul. So selalunya macam dulu kita buat vaksin ambassador program, yang kedua kita guna anak patung ya. Betul, menarik sangat. Patung Dina lagi ya. Bawa semua kumpul dengan anak patung yang besar-besar, yang size baby tu, bawa kita boleh praktis betul. Kan. Memang kita ada video tapi tak boleh nak share kat sini. Tak apa, nanti saya share dalam grup ya. Baik. Okay. Ada apa-apa soalan macam daripada doktor ke, daripada staff? Maaf Dr. Azura, saya nak ingatkan semua, kalau kita bagi vaksin, pastikan cold chain kita jaga ya. Betul. Ya. So cold chain very important. Kita dah ada 2 kelas sebelum ni dengan matron. Recording untuk start recording untuk kelas cold chain tu sebab diulang 2 kali, sebab penting kan, sebab sebelum start COVID vaksin tu kita dah buat 2 kali dengan matron kelas tu. Dan matron pun dah pergi buat spot check. Ya, kami dah banyak kali kena audit. Itu yang pesan betul-betul tu. Dia tu dia check balik. Ya, betul. Penting ya. Cold chain tu amat particular. Boleh review balik lah, tengok YouTube video yang dengan matron kat cold chain tu rangkaian sejuk vaksin. Alright, macam tak ada soalan je. You boleh dengar ya? Boleh faham kan? Dr. Zu, ada apa-apa nak tambah lagi tak? Tak ada dah complete sangat dah. Cantik sangat dah presentation Dr. Azura. Thank you. Saya buat dia mampulah. Nanti saya share kat sini. Okay. Cuma saya nak mention sikit lah mengenai incident report ya. Incident report ni penting, kalau boleh staff ataupun doktor tolong ya. Kalau ada benda-benda incident report tolong buat. Saya banyak terima incident report actually daripada klinik Seri Indah, Poli pun ada juga mengenai incident report. Saya dah review lah. Terima kasih lah pada mereka yang staff, ada doktor yang dah buat incident report. Incident report ni penting ya, bukan untuk menyalah siapa pun, nak salahkan doktor atau nak salahkan staff, tak. Untuk kita cari jalan penyelesaian, untuk kita cari langkah pencegahan ya. Next time macam mana apa yang kita perlu buat ya. So saya nak share sikit kat sini. Sekarang kita buat COVID vaksin kat semua klinik kita start bagi COVID vaksin. Baru-baru ni saya ada terima incident report lah mengenai lepas vaksin, sakit ni umur 83, dia tak ada penyakit lain, cuma baru-baru dia ada fractured hip, and then dia poor oral intake semua, and then tiba-tiba dipanggil untuk bagi vaksin COVID, and lepas bagi vaksin patient collapse ya. And unfortunately malangnya patient meninggal lepas COVID vaksin. So saya nak tekankan di sini untuk semualah doktor-doktor dan juga staff-staff ya. Kalau katalah patient tu datang untuk ambil vaksin, apa jenis vaksin pun. Tapi sekarang ni kita sebab tengah ada kempen COVID-19 vaksin, semua klinik bagi COVID vaksin. Untuk sekarang tambah sekarang pula kita bagi yang golongan warga emas untuk bagi vaksin ya. Kita tahu sajalah warga emas ni banyak komorbid kan, penyakit-penyakit yang lain macam darah tinggi, kencing manis, yang frail, yang tak lalu makan, yang dia punya vital tak berapa elok kan. Yang pentingnya staff dan juga doktor kena alert ya, kena check betul-betul patient datang, check dia punya BP, pulse rate, heart rate, oxygen saturation semua, pastikan dia all stable ya. BP dia within normal range ya. High BP pun tak boleh juga, low BP pun tak boleh juga ya. So ini kena bincang dengan doktor. So doktor please use your clinical judgement lah ya. Kalau patient tu katakan
rasa tak suitable untuk diberi vaksin kat klinik, tolong guna yang referral form tu yang kita panggil PVA ya. Dr. Zul, kita ada PVA ya, pre-vaccination assessment ya. PVA form tu semua klinik tolong print and letak kat meja doktor ataupun letak kat depan. Kalau katakanlah kita staff nurse memang experience dah, kalau tengok patient tu macam weak, macam frail, macam dan dia punya relative cakap dia ni dah 2 banyak hari tak makan, macam tak sihat je. Kalau tak sihat jangan bagi vaksin. Ya, kita tak nak perkara buruk berlaku lah ya. Kecuali kalau mereka tu sihat dan tak ada masalah lain, vital semua stable, and doctor please use your clinical judgment, can proceed ya. And then lepas bagi vaksin please observe lah minimum 15 minit, maximum 50 minutes. So, sebab ada berlaku patient collapse ya lepas vaksin. Ya, so sebab sekarang ni walaupun vaksin ni of course vaksin yang baru, bukan vaksin lama. Vaksin ni sebab semua diberi seluruh dunia kan, dan tempohnya sangat cepat ya pembuatannya, so kita tak tahu ya. So tapi insyaAllah vaksin ni adalah selamat, tapi kita perlu juga berhati-hati untuk golongan-golongan tertentu. So kena ingatlah kalau doktor tak confident, macam tak patient ni saya macam tak berapa tak comfortable lah bagi vaksin. Refer je. Guna PVA form and then refer. Mungkin dia punya relative, mungkin patient akan review. Saya kata nanti saya bila nak dapat vaksin ni? Mungkin semua orang nak vaksin ni. Ini macam hotcake kan? Betul tak Dr. Zul? Semua orang cari vaksin ni. Bila dah dapat appointment, semua orang tengah tunggu je appointment. Betul tak? Ramai lagi tak dapat, betul tak? Juta-juta lagi. So yang dapat tu terus dia nak ambil vaksin. Dia tak ingat dah yang dia tu layak. Memang dia layak. Tapi doktor kena check dulu sama ada tak ada masalah lain. Ya, confounding problem yang lain yang boleh menyebabkan kesan buruk. Ya, walaupun memang vaksin semua ni adalah selamat. Tapi kita kena ingat juga ya, interaction factors lah. Betul tak Dr. Zul? Ya? Ya, betul. Bila masuk dalam badan, dia ada interaction. Sebab dia nak produce antibody. Betul tak Dr. Zul? Ya, betul. Kalau patient tak sihat, high fever, kalau bagi vaksin, mungkin ada kesan lain. Betul tak Dr. Zul? Kita nak tekan kat sini. Kalau jadi apa-apa pun, kena masuk dalam incident report lah. Ini yang saya nak share lah tentang pengalaman yang terjadi baru-baru ni. Okey? Ada apa nak tambah ataupun nak tanya soalan daripada doktor atau staff-staff? Ya. So itulah peringatan lah, kena bagi tahu, kena ingat lah ya. Jangan kalau jangan relatif, kalau family pressure you macam doktor ni pressure, doktor bagi je lah, tak apalah ni susah nak dapat appointment, bagilah cucuk je lah, sebab saya rasa kalau cucuk ni dia boleh sihat, tak boleh. Ya, use your clinical judgment ya. Itu ada penting. Alright? Okay? Alright. Jika tak ada apa-apa soalan, okay Dr. Zul, saya terima kasihlah Dr. Zul kena join kita hari ni dan beri informasi, additional information for us untuk macam mana kita boleh melaksanakan proses imunisasi untuk kanak-kanak di semua klinik-klinik kita. Ya. Ada apa-apa Dr. Zul nak tambah pada doktor dengan staff kita semua? Saya sudah okey dah. Okey, tak apa. InsyaAllah. Kita boleh ni lah. So, dan staff-staff semua tolong promote lah vaksinasi. Bukan cakap COVID-19 punya vaksin. Vaksin lain-lain juga yang actually yang mandatory dalam NIP lah. Alright? Okay Dr. Zul, terima kasih banyak-banyak kena join kita hari ni. Jumpa lagi next week. You all semua jumpa lagi next week. Kalau ada apa-apa soalan ataupun nak tanya, boleh tanya saya ada Dr. Zul. Ya, boleh call kita lah. Dr. Zul, anytime. Betul tak? Okay, anytime. Anytime. Just call us. Alright? Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, bye. Bye-bye. Bye. Happy working. Bye.